Selamat sejahtera. Saya Aisyah, dan ini adalah kisah saya, sebuah kisah tentang kebijaksanaan dan emosi dalam meniti usia senja yang tenang. Ayah saya seorang guru kampung yang miskin, dan ibu saya pula sedang sakit tenat tetapi kami tidak mempunyai uang untuk pembedahannya. Demi menyelamatkan ibu, ayah telah mengahwinkan saya dengan seorang lelaki yang dianggap dungu. Seluruh kampung mentertawakan saya. Tetapi pada malam pertama perkawinan kami, sebaris kata yang diucapkan oleh suami membuatkan saya sedar. Lelaki ini sama sekali tidak seperti yang disangka. Bunyi riuh di luar sudah lama reda, dan keheningan menyelubungi banglo mewah keluarga Kamarudin. Saya duduk membisu di atas katil pengantin yang dihiasi kain sutra merah bersulam benang emas dengan corak naga dan burung cendrawasih. Sambil menggenggam erat hujung baju pengantin songket yang mahal, segalanya terasa begitu asing. Solekan tebal di wajah seakan tidak mampu menyembunyikan resah dan duka yang bergelora di dalam hati. Nama saya Aisyah. Hari ini adalah hari perkawinan saya, tetapi ia bukanlah penyatuan atas dasar cinta, sebaliknya hanyalah satu urus niaga. Saya menjadi menantu keluarga Tuan Kamarudin sebagai ganti kepada sejumlah uang yang besar untuk menyelamatkan ibu saya yang sedang menanggung derita di katil hospital. Ayah saya hanyalah seorang guru kampung yang miskin, yang seumur hidupnya hanya mengenal buku dan adab. Ibu pula, selepas bertahun-tahun membanting tulang dari subuh hingga ke malam, akhirnya rebah di mamah usia dan penyakit. Apabila dokter menyebut jumlah kos pembedahan jantung ibu, angka itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami impikan seumur hidup. Ayah menangis. Itulah kali pertama saya melihat lelaki yang begitu tegas dan berprinsip itu menangis dalam keadaan tidak berdaya. Dan seperti takdir, seorang orang tengah datang berkunjung. Dia membawa cerita tentang anak sulung keluarga Tuan Kamarudin, keluarga terkaya di daerah ini. Mereka hanya perlukan seorang istri yang bijaksana dan pandai mengurus rumah tangga. Tetapi, orang tengah itu sengaja menyembunyikan fakta terpenting, bahwa bakal suami saya, Amir, bukanlah seorang yang normal. Tentu saja saya sudah tahu, tiada siapa di pekan ini yang tidak tahu mengenainya. Anak sulung keluarga Tuan Kamarudin itu pernah jatuh dari pokok ketika berusia 12 tahun, kepalanya terhantuk pada batu, dan sejak itu, akalnya kekal di tahap seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Orang ramai memanggilnya Tuan Muda Bodoh. Pada mulanya, ibu dan ayah menolak sekeras-kerasnya. Mereka tidak sanggup menolak anak perempuan mereka ke dalam perkawinan seperti itu. Tetapi apabila saya melihat air mata yang mengalir di pipi ayah yang di mamah usia, apabila saya melihat rambutnya yang semakin memutih dalam sekelip mata, saya membuat keputusan. Jasad ini adalah pemberian ibu dan ayah. Jika dengan mengorbankan kebahagiaan saya dapat menyelamatkan nyawa ibu, saya tidak akan menyesal. Bunyi pintu yang berkeriut perlahan memecah lamunan saya. Jantung saya berdegup kencang. Yang masuk ialah suami saya, Amir. Dia masih memakai baju Melayu pengantin yang mewah, tetapi sampingnya sedikit longgar dan songkoknya sedikit sengat. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, barulah saya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang hanya mengatakan dia bodoh, tetapi tiada siapa yang memberitahu betapa kacaknya dia. Dia tinggi lampai dengan bahu yang tegap, raut wajahnya tajam dan hidungnya mancung. Bibirnya yang nipis terkatup rapat dan matanya jernih seperti tasik musim luruh, dengan anak mata hitam yang pekat tanpa sebarang pikiran jahat. Kecantikannya begitu tulen sehingga mampu membuatkan sesiapa sahaja terpana. Dia mengedipkan matanya yang bulat, memandang saya dengan pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan malu. Dia mendekati saya dengan berhati-hati, lebih kelihatan seperti seorang kanak-kanak yang menemui mainan baharu berbanding seorang suami yang memasuki bilik pengantin. "Hai, istri," suaranya rendah dan lembut, tetapi nadanya kedengaran naif. Saya menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. "Hai," bisik saya perlahan. Dia berdiri di hadapan saya, memandang selendang yang menutupi sebahagian wajah saya. Ini cantik," ibu kata. Malam ni suami kena angkat selendang istri. Dengan tangan yang kekok, dia mengangkat selendang saya dengan berhati-hati. Ketika itu, saya sudah bersedia untuk apa sahaja, tetapi yang saya lihat hanyalah sepasang mata yang tulus dan senyuman yang ceria. "Wah, istri cantik betul," pujinya perlahan. Senyumannya tiada secalit pun kepura-puraan, seperti mentari pagi yang mencairkan keresahan dingin di hati saya. Dia tidak berbuat apa-apa lagi. Hanya duduk di hujung katil, menongkat dagu sambil memandang saya. "Istri panas, pakai baju banyak macam ni, mesti panas." Saya menggeleng. Tak panas. Kalau macam tu,
Lapar? Mesti lapar kan? Matanya menunjukkan kebimbangan yang tulus. Saya menggeleng lagi, walaupun sebenarnya saya tidak makan apa-apa sejak tengah hari. Amir memandang saya lama, kemudian seolah-olah teringat sesuatu. Dia menjeling ke arah pintu, kemudian membuat isyarat supaya saya senyap. Dia membongkok, memasukkan tangannya ke bawah katil, dan mengeluarkan sebuah bekas kecil. Apabila penutupnya dibuka, di dalamnya terdapat beberapa potong kek kecil yang dihias cantik. Shh, bisiknya. Istri makan, ya. Tadi kat bawah ramai orang, takut istri tak dapat makan. Saya sorokan. Sedap sangat nih. Dia mengambil sepotong kek dan menyuapnya ke mulut saya, memandang saya dengan penuh harapan. Melihat telatahnya yang komel dan penuh rahasia itu, tanpa sadar saya tergelak. Itulah kali pertama saya ketawa hari ini. Saya membuka mulut dan menerima kek dari tangannya. Kemanisan krim dan kelembutan roti memenuhi mulut saya, tetapi yang paling manis adalah keprihatinan tulus daripada suami bodoh saya ini. Hati saya tersentuh. Selepas saya selesai makan, dia menyimpan semula bekas itu dengan cermat di tempat asalnya. Saya menyangka dia akan meminta sesuatu yang biasa dilakukan oleh pasangan pengantin pada malam pertama. Tetapi, dia hanya menguap panjang, kemudian berbaring di sebelah saya. Ibu kata, malam nih suami kena peluk istri masa tidur. Dia berkata dengan selamba sambil memeluk pinggang saya. Badan saya kaku serta-merta. Saya tidak pernah serapat ini dengan mana-mana lelaki. Pelukannya luas dan hangat, dadanya terasa bidang, dan dia tidak melakukan apa-apa yang tidak senonoh. Dia hanya memeluk saya, membenamkan wajahnya di rambut saya, dan tidak lama kemudian, saya mendengar dengkuran halusnya. Dia sudah tertidur. Lena seperti seorang kanak-kanak, tenang dan bahagia. Berbaring dalam pelukannya, saya dapat mendengar degupan jantung saya dan jantungnya yang berdenyut serentak. Rasa takut dan waspada di hati saya perlahan-lahan lenyap. Yang tinggal hanyalah campuran rasa simpati, terima kasih, dan sedikit kehangatan yang mula menyelinap ke dalam hati saya yang dingin. Malam pertama saya tidak dihiasi lilin, bunga, atau bisikan cinta yang membara. Hanya ada seorang suami yang dungu, sepotong kek yang disorokkan, dan sebuah pelukan yang tulus. Tetapi entah kenapa, saya merasa sangat tenang. Saya memejamkan mata dan memujuk diri. Mungkin kehidupan yang mendatang tidaklah seteruk yang saya bayangkan. Keesokan paginya, saya terjaga oleh cahaya mentari pagi yang nakal menari-nari di wajah saya. Apabila saya bergerak sedikit, saya sadar saya masih dalam pelukan Amir. Dia masih tidur lena, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit dan bibirnya yang nipis sedikit terbuka. Wajahnya kelihatan begitu tenang dan suci. Saya berhati-hati melepaskan lengannya dan turun dari katil perlahan-lahan agar tidak mengejutkannya. Malam tadi, saya tidur dengan sangat nyenyak. Buat pertama kalinya sejak menerima perkawinan ini, saya tidak diganggu mimpi ngeri. Kehadiran Amir di sisi, anehnya, tidak membuat saya resah, malah memberikan rasa selamat. Saya tahu dia berbeza daripada lelaki lain. Di dalam pikirannya, mungkin saya hanyalah seorang kawan baharu, seseorang yang ibunya berpesan supaya dilayan dengan baik. Sedang saya mencari pakaian untuk disalin, kedengaran ketukan di pintu. Saya segera membalut tubuh dengan selimut dan bertanya, siapa tuh? Puan, saya Aminah, pembantu pribadi Tuan Muda. Puan Sri suruh saya bantu Puan bersiap. Saya segera membuka pintu. Di hadapan saya berdiri seorang gadis sebaya saya, berwajah bulat, dengan mata yang bersinar dan senyuman yang ramah. Aminah masuk membawa sepasang baju kurung sutera berwarna biru langit yang indah. Puan Sri kata hari ini hari pertama Puan bertemu sanak saudara, jadi lebih elok Puan pakai baju kurung. Katanya, biar saya bantu Puan pakai baju dan siapkan rambut. Aminah seorang yang cekap dan pantas. Dia membantu saya memakai baju kurung, menyisir rambut saya dengan kemas menjadi sanggul rendah, hanya meninggalkan beberapa helai rambut lembut di sisi untuk membingkai wajah saya. Dia juga mengenakan solekan nipis yang cukup untuk menyembunyikan keletihan saya dan membuatkan wajah saya kelihatan lebih segar. Sambil bekerja, Aminah dengan berhati-hati menceritakan tentang tabiat ahli keluarga di rumah ini dan perkara-perkara yang perlu saya berikan perhatian. Tuan muda kita tuh, walaupun akalnya kurang sikit, tapi hatinya baik sangat, Puan. Kalau dia dah suka pada seseorang, dia akan layan baik-baik. Puan cuma perlu bercakap lembut dengan dia, bisik Aminah. Saya mengangguk, berterima kasih dalam hati kepada gadis yang baik hati ini. Apabila saya selesai bersiap, Amir pun baru terjaga. Dia bangun dari katil, menggosok matanya, dan tersenyum lebar apabila melihat saya. Wah,
Istri dah bangun. Pakai baju nih, istri nampak cantik sangat. Pujian tulusnya membuatkan pipi saya sedikit merona. Pada ketika itu, seorang wanita berusia, mungkin ketua pembantu rumah, masuk bersama beberapa orang pembantu lain. Dia menunduk hormat kepada saya, kemudian memberi isyarat kepada mereka untuk mula mengemas bilik. Pandangannya sempat singgah pada katil yang masih kemas dan cadar putih bersih yang tiada sebarang kesan. Jantung saya berdebar. Dia pasti sedar tiada apa-apa yang berlaku antara kami malam tadi. Saya bimbang jika dia akan melaporkannya kepada ibu mentua saya, dan apa pula pandangan ibu mentua terhadap saya. Ketua pembantu rumah itu tidak berkata apa-apa. Dia menyelesaikan tugasnya dalam diam dan keluar bersama pembantu-pembantu lain. Aminah yang tinggal di belakang menenangkan saya dengan suara perlahan, "Puan jangan risau, Makjah tuh orang yang simpan rahasia. Lagipun, Tuan Kamaludin dan Puan Sri sangat memahami, mereka tak akan salahkan Puan." Saya dan Amir turun ke bawah. Ruang tamu banglo itu kini terang benderang, menampakkan lagi kemegahan dan kemewahannya. Di ruang tamu, ibu mentua dan nenek Amir sudah menunggu. Ibu mentua saya, Puan Sri Zainab, adalah seorang wanita yang berwajah lembut, masih anggun dan jelita walaupun sudah separuh usia. Nenek pula, yang kami panggil Nenda, berambut putih sepenuhnya, duduk di kerusi rehat kayu jati sambil membelek tasbih dengan pandangan yang tenang. Melihat kami, Puan Sri Zainab tersenyum dan bangun memegang tangan saya. "Aisyah, dah bangun? Tidur lena malam tadi?" Saya menunduk hormat dan menjawab, "Ya, Ibu, tidur lena." Nenda juga memandang saya dan mengangguk. Anak ni nampak sopan dan baik budinya. "Mari sini, Nenda nak tengok." Saya mendekati Nenda. Dia memegang tangan saya dengan tangannya yang berkedut tetapi hangat. Nenda meneliti saya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, tetapi pandangannya bukanlah penilaian yang tajam, sebaliknya penuh dengan kasih sayang terhadap seorang cucu menantu. "Bertuah keluarga kita dapat anak macam kamu jadi istri Amir. Cucu Nenda tuh kurang sikit, jadi Nenda harap kamu dapat jaga dia baik-baik, gantikan Nenda dan ibu bapaknya." "Baik, Nenda. Itu memang tanggung jawab saya," jawab saya dengan sebak. Puan Sri Zainab menambah, "Betul tuh, Aisyah. Ibu tahu kamu banyak berkorban untuk masuk ke dalam keluarga nih, tapi jangan risau. Ibu dan seluruh keluarga akan pastikan kamu tidak dianiaya. Tentang kamu dan Amir, biarkan sahaja semuanya berjalan secara semula jadi. Tiada siapa akan memaksa kamu." Kata-kata ibu mentua saya bagaikan aliran air suam yang mengalir ke dalam hati, menghapuskan segala kebimbangan dan ketakutan. Saya sudah bersedia untuk menerima penghinaan, keraguan, malah celaan. Tetapi yang saya terima hanyalah toleransi dan pemahaman. Saya sedar keluarga mentua saya tidak mahu saya melahirkan waris atau menjalani perkawinan pura-pura untuk tontonan orang lain. Mereka hanya mahukan seseorang yang boleh melayan anak mereka yang malang itu dengan tulus. Pada saat itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya akan menjadi istri yang baik dan menjaga Amir dengan sepenuh hati. Bukan hanya untuk membalas budi, tetapi untuk membalas kebaikan yang telah saya terima. Sarapan pertama saya di rumah mentua adalah jamuan yang mewah. Di atas meja makan panjang yang diperbuat daripada kayu berharga, terhidang pelbagai jenis juadah Melayu dan Barat yang disajikan dengan teliti. Ayah mentua saya, Tuan Kamaludin, seorang yang berwibawa dan tidak banyak bercakap. Sepanjang sarapan, dia hanya bertanya beberapa soalan tentang keluarga saya dan kesehatan ibu, selebihnya dia makan dalam diam. Tetapi melalui pandangannya, saya tahu dia berpuas hati. Di meja makan, selain kami berdua, Nenda, dan ibu bapak mentua, ada dua orang wanita lagi. Puan Sri Zainab memperkenalkan mereka sebagai adik-adik iparnya, yaitu ibu saudara Amir. Ibu saudara yang kedua, Mak Ngahajar, seorang yang lemah lembut dan sentiasa tersenyum. Ibu saudara yang ketiga, Mak Suhanan, pula sebaliknya. Wajahnya tajam, matanya sentiasa meliar, dan bibirnya seolah-olah sentiasa bersedia untuk melontarkan kata-kata sindiran. Suasana sarapan agak meriah. Terima kasih kepada Mak Ngahajar, yang sentiasa pandai memulakan perbualan. Nenda juga kelihatan gembira dan mula bercerita kisah-kisah lama. Hanya Mak Suhanan yang sesekali merenung saya dengan pandangan yang seolah-olah ingin menembusi hati saya. Orang yang paling riuh sepanjang sarapan tidak lain dan tidak bukan ialah Amir. Dia duduk di sebelah saya, seolah-olah lupa untuk makan, dan asyik meletakkan makanan ke dalam pinggan saya. Telur goreng, sausage, roti bakar bersapu mentega, pinggan saya tidak lama kemudian menjadi seperti sebuah bukit kecil. "Isteri, makan banyak-banyak,
katanya dengan gembira. Semua nih sedap. Kat rumah istri tak ada nih, kata-katanya yang polos itu membuatkan semua orang di meja makan tertawa. Saya berasa malu tetapi juga terharu, dan segera memindahkan semula makanan ke pinggannya. Awak pun makanlah. Saya tak boleh habiskan semua nih. Amir mengangguk patuh, tetapi selepas beberapa suapan, dia kembali fokus pada misinya untuk memastikan saya makan. Melihat keadaan itu, Mak Suhanan tersenyum sinis dan berkata dengan nada yang tajam, "Amboy, baru sehari dapat istri, anak saudara kita nih dah pandai ya, siap tolong sendukan makanan lagi. Memang lainlah kalau ada yang mengajar." Kata-kata masuk itu bagaikan jarum yang mencucuk hati saya. Saya tahu dia menyindir saya. Ketika Puan Sri Zainab sedikit berkerut dan hendak berkata sesuatu, Mak Nga Hajar dengan tenang meletakkan sudunya dan tersenyum. "Akak nih, Amir sayangkan istri dia, tentulah dia nak jaga. Saya lagi suka tengok Amir macam nih." Kasih sayang suami istri kan bermula dari perkara-perkara kecil macam nih. Tak macam sesetengah orang tuh, dulu jual mahal dengan orang yang dia suka, sekarang duduk sorang-sorang. Kata-kata Mak Nga Hajar lembut, tetapi penuh makna. Wajah Mak Suhanan serta-merta berubah. Dia kelihatan terkejut dan marah, tetapi tidak mampu membalas apa-apa. Dia hanya menjeling tajam ke arah Mak Nga Hajar dan menyambung makan dengan geram. Daripada kejadian itu, saya dapat mengagak bahwa Mak Suhanan juga mempunyai masa lalu yang tidak menggembirakan, yang menyebabkan perwatakannya menjadi begitu tajam. Dan saya juga sadar, walaupun Mak Nga Hajar kelihatan lembut, dia bukanlah seorang yang lemah. Dia tahu cara yang paling bijak untuk melindungi keluarganya. Selepas sarapan, saya mengikut ibu mentua dan dua ibu saudara ipar ke ruang tamu untuk minum teh. Nenda sudah masuk ke biliknya, manakala Amir berlari ke halaman belakang untuk bermain dengan beberapa ekor anjing German Shepherd yang besar. Mak Nga Hajar mengajak saya duduk di sebelahnya dan bertanya dengan mesra, "Aisyah, selesa tak tinggal di sini? Kalau ada apa-apa yang diperlukan, jangan segan-segan beritahu, ya." "Terima kasih, Mak Nga. Semua orang layan saya dengan baik sangat," jawab saya dengan tulus. Mak Suhanan yang duduk di hadapan menghirup tehnya dan kembali bersuara. Kali ini, nada sindirannya sedikit berkurangan. "Layan baik tuh satu hal, tapi hidup kat rumah nih bukan senang. Saja akak beritahu awal-awal. Amir kita tuh kurang sikit. Lepas nih, semua benda kamu yang kena pikul. Jangan nanti baru sikit dah menangis-nangis." Walaupun kata-katanya masih kasar, saya dapat merasakan di lubuk hatinya tiada niat jahat. Mungkin ini caranya memberi amaran dan menguji saya. Puan Sri Zainab tersenyum dan meletakkan cawannya. "Kamu berdua nih, budak nih baru sehari sampai. Nanti lama-lama biasalah dia. Aisyah, kebelakangan nih syarikat ayah kamu sibuk sikit, jadi ibu kena tolong. Tanggung jawab menjaga Amir ibu serahkan sepenuhnya pada kamu. Anggap sahaja dia macam adik lelaki di rumah. Ajar dan jaga dia baik-baik, dia pasti akan dengar cakap kamu." Saya mengangguk dan berjanji dengan sopan. "Baik ibu, saya faham. Saya akan jaga Amir baik-baik." Berbual dengan 3 wanita berpengaruh dalam keluarga ini membuatkan saya berasa semakin selesa. Walaupun perwatakan mereka berbeza, saya percaya mereka semua mempunyai hati yang baik. Kehidupan saya sebagai seorang menantu pastinya akan ada cabaran, terutamanya dengan Mak Suhanan yang tajam lidahnya. Tetapi saya percaya, jika saya ikhlas, saya akan diterima dan disayangi oleh semua orang. Kehidupan saya di rumah keluarga Kamarudin mula berjalan lancar. Pada waktu siang, saya belajar cara menguruskan rumah daripada Mak Jah, dan belajar gubahan bunga serta upacara minum teh daripada Mak Nga Hajar. Kadang-kadang saya terpaksa menahan telinga mendengar kata-kata pedas Mak Suhanan, tetapi saya hanya membalasnya dengan senyuman. Waktu selebihnya saya habiskan bersama Amir. Saya membaca komik, bermain Lego, dan berjalan-jalan di taman banglo yang luas bersamanya. Amir seperti sehelai kertas putih yang suci dan ceria. Di sisinya, saya tidak perlu berwaspada atau berkira-kira. Setiap malam selepas makan, saya akan menyediakan air suam yang dicampur halia dan garam untuk merendam kaki bersama suami saya. Itu adalah amalan yang diajar oleh ibu. Katanya, ia baik untuk peredaran darah dan membantu tidur lena. Pada malam itu, seperti biasa, saya membawa masuk besen ke dalam bilik. Amir sedang duduk di atas katil, asyik membaca komik Adiwira. Melihat saya, dia mengangkat kepala dan matanya bersinar. "Isteri dah datang." "Isteri, tengok nih, hal kuat sangat. Sekali tumbuk kereta boleh terbang." Saya tersenyum dan meletakkan besen di atas lantai. "Amir, masa untuk basuh kaki."
Amir memuncungkan bibirnya seperti kanak-kanak. Tak nak basuh kaki. Tak seronok, nak baca komik. Tak boleh. Kena basuh kaki bersih-bersih baru tidur. Nak lawan cakap istri ke? Saya sengaja membuat muka garang. Amir memandang saya, kelihatan teragak-agak. Dia takut saya marah. Akhirnya, dia meletakkan komik dan duduk diam di ujung katil. Saya melutut di hadapannya, menanggalkan stokingnya dengan lembut dan merendam kakinya ke dalam air suam. Kakinya besar dan hangat. Saya mengurutnya perlahan-lahan dari tapak kaki hingga ke jari jemari. Air suam itu nampaknya membuatkan moodnya menjadi lebih baik. Dia duduk diam, memandang saya dengan matanya yang jernih. Istri, panggilnya perlahan. Ya, saya mengangkat kepala. Basuh kaki nih, sedaplah, katanya sambil tersengih. Rasa hangat. Kata-katanya membuatkan hati saya turut gembira. Selepas membasuh dan mengelap kakinya, ketika saya hendak mengangkat besen untuk membuang air, Amir tiba-tiba memegang tangan saya. Tunggu sekejap, istri. Kenapa? Dia turun dari katil, mengambil tuala dari tangan saya. Kali ini, biar saya pula basuh kaki istri. Saya terkejut dan serba salah. Tak apalah, saya boleh buat sendiri. Tak boleh, Amir bertegas. Ibu kata, suami istri kena saling menjaga. Apa yang istri buat untuk saya pun kena buat untuk istri. Istri duduk, cepat. Dia berkata dengan wajah yang sangat serius, membuatkan saya tidak boleh menolak. Saya terpaksa duduk di ujung katil. Amir melutut di hadapan saya, meniru apa yang baru saja saya lakukan. Dia menanggalkan stoking saya dengan berhati-hati dan merendam kaki saya ke dalam air perlahan-lahan, tetapi caranya jauh lebih kekok. Dia tidak tahu mengurut, hanya menggosok kaki saya seperti mengelap barang. Kadang-kadang dia tertekan kuat sehingga saya kegelian dan tergelak. Istri kenapa gelak? Tanyanya keheranan. Tak ada apa, geli sangat, kata saya sambil tertawa. Amir turut ketawa. Senyumannya begitu ceria dan ikhlas. Dia mengelap setiap jari kaki saya dengan teliti, kemudian mengangkat kepala memandang saya. Wajahnya kelihatan bangga, seolah-olah baru saja menyelesaikan satu misi penting. Dah siap. Kaki istri dah bersih. Wangi. Melihat telatahnya, saya tidak dapat menahan diri daripada mengusap kepalanya. Baiknya Amir nih. Pujian saya membuatnya tersenyum gembira hingga matanya sepet. Malam itu, apabila berbaring di atas katil, dia memeluk saya seperti biasa. Tetapi kali ini, saya tidak lagi merasa kekok. Saya juga mencari kehangatan di dadanya, merasakan ketenangan yang menjalar ke seluruh tubuh. Melalui layanannya yang kekok tetapi tulus, saya sadar suami bodoh saya ini juga tahu cara menyayangi istrinya dengan caranya yang tersendiri. Perasaan antara kami bukanlah cinta membara antara lelaki dan wanita. Ia lebih seperti kasih sayang keluarga, satu ikatan dan kepercayaan antara satu sama lain. Perasaan yang lembut dan hangat, tetapi lebih kukuh daripada segalanya. Dan saya tahu, tembok ais di hati saya terhadap perkawinan ini sudah mulai mencair. Selepas seminggu berkahwin, saya meminta izin ibu mentua untuk pulang ke kampung. Ibu baru saja selesai menjalani pembedahan, dan walaupun berjaya, dia masih memerlukan rehat dan jagaan. Puan Sri Zainab bukan sahaja terus memberi kebenaran, malah menyediakan pelbagai jenis obat-obatan herba, ginseng, dan makanan berkhasiat untuk saya bawa pulang. Ketika saya sedang mengemas barang, Amir berlari masuk ke bilik dengan wajah teruja. Istri nak pergi mana? Saya nak ikut. Saya sedikit teragak-agak. Saya nak pergi jenguk ibu ayah saya. Jauh, dan tak ada apa yang seronok pun kat sana. Saya nak ikut juga. Amir berkeras. Saya pun kena pergi jumpa ayah dan ibu mentua. Ibu kata, saya kan menantu lelaki, kena berbakti pada mentua. Dia berkata lancar tanpa henti. Logiknya membuatkan saya tidak dapat menolak. Melihat saya seolah-olah bersetuju, dia cepat-cepat berlari memberitahu pemandu untuk menyediakan kereta, bimbang saya akan mengubah pikiran. Dalam perjalanan pulang, Amir kelihatan sangat gembira. Mungkin ini kali pertama dia keluar dari perkarangan banglo itu. Dia melekapkan mukanya di cermin tingkap, menunjuk ke arah semua yang dilihatnya dan bertanya itu dan ini. Isteri, bangunan tuh tinggi betul. Isteri, kenapa kerbau suka masuk dalam lumpur? Isteri, gula-gula tuh nampak sedaplah. Saya menjawab setiap soalannya dengan sabar. Apabila melalui sebuah gerai yang menjual aneka gula-gula, dia beria-ia meminta pemandu berhenti. Dia membeli banyak dan berkata iya untuk saya dan ibu bapak mentuanya.
Melihat dia yang begitu gembira memegang gula-gula berwarna-warni itu seperti seorang kanak-kanak yang mendapat hadiah, saya tersenyum tanpa sadar. Rumah kecil saya terletak jauh di dalam sebuah lorong yang sunyi. Apabila kereta mewah itu berhenti di hadapan rumah, seluruh jiran keluar untuk melihat. Ayah keluar menyambut kami dengan wajah gembira bercampur kekok. Melihat ayah, Amir terus menunduk hormat. "Assalamualaikum, ayah." Ayah kelihatan sedikit terkejut dengan kesopanan menantunya itu dan segera memapahnya bangun. "Waalaikumsalam. Amir, mari, masuk." Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam rumah, saya melihat ibu sedang menunggu di atas kerusi rotan. Wajah ibu kelihatan jauh lebih sihat dan berseri. Hati saya dipenuhi rasa bahagia dan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga mentua saya. "Ibu," saya berlari dan memeluknya. "Anak ibu dah balik," kata ibu dengan suara sebak sambil mengusap kepala saya. Amir turut datang dan menghulurkan beberapa bungkus gula-gula kepada ibu. "Assalamualaikum, ibu. Saya beli gula-gula untuk ibu. Manis sangat nih." Tindakannya yang polos itu membuatkan ibu dan ayah tertawa. Suasana kekok pada mulanya terus hilang. Ibu memegang tangan Amir dan mengajaknya duduk di sebelah, bertanya kabar dengan mesra. Walaupun ibu bapak saya tahu dia tidak normal, mereka melayannya dengan penuh hormat, selayaknya seorang menantu. Waktu makan tengah hari, sementara saya dan ibu memasak di dapur, ayah mengeluarkan papan catur di ruang tamu dan mengajak Amir bermain. Ayah memang terkenal sebagai jago catur di kampung. Saya pikir ayah hanya mengajaknya bermain untuk menghilangkan bosan. Tetapi tidak lama kemudian, saya terdengar suara ayah yang terkejut. "Budak nih, bukan calang-calang cara dia main catur." Saya dan ibu berpandangan, lalu bergegas ke ruang tamu. Di atas papan catur, buah catur ayah telah dikepung oleh buah catur Amir, tidak dapat bergerak. Dahi ayah berpeluh, sedang berpikir keras. Sebaliknya, Amir duduk dengan tenang, sesekali memasukkan gula-gula ke dalam mulutnya. Permainan itu berakhir dengan kekalahan ayah. Ayah memandang Amir dengan pandangan tidak percaya. "Mari, kita main satu pusingan lagi," kata ayah, tidak mau mengalah. Pusingan kedua dan ketiga juga tidak mengubah keputusan. Ayah kalah berturut-turut. Jiran-jiran yang datang melihat turut berkumpul, semuanya terkejut dan kagum. Mereka tidak percaya lelaki yang dikatakan bodoh itu dapat mengalahkan jago catur seperti ayah dengan begitu mudah. Amir pula tidak kelihatan peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Selepas bermain catur, dia kembali mencari saya dan menunjukkan layang-layang kertas yang baru dibuatnya. Memandangnya, saya termenung. Mungkin kemalangan dahulu telah menjejaskan keupayaannya untuk berkomunikasi dan memahami dunia, tetapi ia tidak meragut kecerdasan yang terpendam di dalam dirinya. Dia seperti sebutir permata berharga yang diselaputi debu, dan mungkin saya adalah orang yang ditakdirkan untuk mengelap debu itu dan membuatnya bersinar kembali. Selepas makan malam yang mesra di rumah saya, Amir merengek mahu keluar berjalan-jalan. Dia kata dia mahu melihat suasana kampung pada waktu malam. Untuk menunaikan hasratnya, saya meminta izin ibu bapak dan berjalan bersamanya di jalan kampung yang sudah biasa saya lalui. Udara kampung benar-benar berbeza daripada bandar. Tiada bunyi bising kendaraan, hanya bunyi cengkerik dari semak samun dan desiran angin di celah-celah pokok. Amir kelihatan sangat seronok. Dia berlari-lari seperti anak anjing. Kadang-kadang berhenti untuk menunjukkan kelip-kelip yang berkelipan atau bintang yang terang di langit. Apabila kami sampai di sebuah kedai kecil di simpang kampung, kami menyaksikan satu pemandangan yang menyedihkan. Seorang wanita berpakaian compang-camping dengan wajah yang lesu sedang duduk menangis di tepi jalan sambil menggendong seorang bayi yang kurus. Dia merintih mengatakan suaminya sakit tenat dan bayinya tidak cukup susu. Dia datang dari tempat lain untuk mencari saudara, tetapi tidak berjumpa, dan kini dia tidak mempunyai uang sesen pun. Mendengar itu, Amir berhenti. Dia memandang wanita dan bayi itu dengan penuh simpati. Tanpa teragak-agak, dia mendekati dan bercangkung di hadapan wanita itu. "Makcik, janganlah menangis. Saya ada duit." Kemudian, dia mengeluarkan dompet tebal dari poketnya. Itu adalah uang yang ibu mentua berikan kepada saya untuk perbelanjaan, tetapi Amir berkeras mahu menyimpannya karena katanya suami yang patut menguruskan uang. Dia membuka dompet itu, mengeluarkan semua uang kertas bernilai tinggi, mungkin berjumlah beberapa ribu ringgit, dan memberikannya kepada wanita itu. "Saya bagi semua nih pada Macik. Ambillah, beli susu untuk anak dan obat untuk suami Macik." Wanita itu mengangkat kepala, dan matanya bersinar apabila melihat uang itu. Dia segera menyambar uang itu dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Amir. "Tuan muda baik sangat.
macam malaikat. Terima kasih banyak-banyak, saya tak akan lupakan jasa tuan muda. Selepas berkata begitu, dia segera bangun menggendong anaknya dan berjalan laju ke ujung kampung, lalu hilang dalam kegelapan. Saya memerhatikan semua itu dari jauh, dan firasat buruk mula timbul di hati saya. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Apabila Amir kembali, wajahnya masih ceria karena baru saja melakukan perbuatan baik. Dia berkata dengan bangga, "Istri nampak tak? Saya dah tolong orang susah." Saya memandangnya, tidak mahu merosakkan kegembiraannya, tetapi saya terpaksa menyuarakan keraguan saya. "Amir, saya risau orang tu orang jahat, mungkin dia tipu awak." Amir kelihatan bingung. "Tipu? Tapi dia nampak susah sangat." Istri tak nampak ke bayi dia menangis, tapi awak bagi duit banyak sangat. Kalau belum sempat saya menghabiskan ayat, saya terdengar bunyi ketawa dari hujung jalan, tempat wanita itu menghilang tadi. Karena ingin tahu, saya menarik tangan Amir dan mendekati tempat itu dengan berhati-hati. Bersembunyi di sebalik tembok, saya mengintai, dan apa yang saya lihat membuatkan saya tergamam. Wanita yang berpakaian compang camping tadi sedang berdiri bersama dua orang lelaki berwajah bengis. Bayi itu tidak lagi menangis dan berada dalam dukungan salah seorang lelaki itu, kelihatan sangat sihat. "Hahaha, untung besar kita hari ini," kata seorang lelaki sambil memegang uang yang baru diberikan oleh Amir. "Dapat jumpa tuan muda bodoh. Tak pikir panjang terus bagi duit." Wanita itu ketawa nyaring. "Memang pun. Tengok muka bodoh dia tuh, memang senang nak tipu. Malam nih kita boleh enjoy." Mereka ketawa dan berbual dengan gembira, tidak sedar kami berada berdekatan. Darah saya menyirap. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kebaikan tulus Amir telah dipermainkan dan dieksploitasi dengan begitu biadab. Tanpa dapat menahan emosi, saya terus memarahinya. "Kan saya dah cakap, mereka tuh penipu, awak nih bodohlah." Sebaik sahaja perkataan itu terkeluar dari mulut saya terus menyesal. Saya melihat bahu Amir terhinjut. Dia menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Saya tahu perkataan bodoh itu telah melukainya. Itu adalah perkataan yang digunakan oleh orang lain untuk mentertawakannya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mendengarnya dari mulut istrinya sendiri. "Amir, maaf, saya tak sengaja," kata saya dengan cemas sambil memeluknya, suara saya penuh penyesalan. Amir masih diam. Apabila dia mengangkat kepala memandang saya, matanya yang jernih kini berkaca. Dia tidak menangis, tetapi riak wajahnya yang sedih dan terluka itu lebih menyakitkan hati saya daripada 1000 tikaman pisau. Dia tidak paham apa itu penipuan, dia hanya melakukan apa yang dirasakannya betul, tetapi dia dimarahi sebagai bodoh oleh istri yang paling dipercayai dan disayanginya. Saya memeluknya erat dan menepuk-nepuk belakangnya. "Maaf, saya yang salah. Amir bukan bodoh. Amir orang yang paling baik di dunia. Mereka yang jahat, bukan salah awak. Jangan sedih, ya?" Saya terus memujuknya. Lama kemudian, barulah dia mengangguk perlahan, tetapi masih tidak berkata apa-apa. Melihatnya yang begitu murung, hati saya berasa kasihan dan marah pada masa yang sama. Marah kepada orang-orang yang tidak berhati perut itu, dan marah kepada diri sendiri karena telah melukai hatinya yang suci. Keesokan paginya, saya dan Amir bersiap untuk pulang ke rumah keluarga Kamarudin. Rasa tidak puas hati semalam masih bersarang di hati saya. Bukan karena uang, tetapi saya tidak boleh terima kebaikan suami saya dipermainkan begitu sahaja. Saya bertekad untuk menuntut keadilan untuknya. Sebelum bertolak, saya berkata kepadanya, "Amir, hari ini kita pergi ambil balik duit tuh duit awak, kita tak boleh biarkan orang jahat ambil." Amir, yang masih terkesan dengan kejadian semalam, memandang saya dengan bingung. "Tapi, istri kata mereka orang jahat, nanti bahaya." "Tak apa, saya ada. Kita cuma nak ambil balik apa yang menjadi hak kita," kata saya dengan tegas, memandang matanya. Amir memandang saya lama, kemudian mengangguk perlahan. Saya membawanya ke pasar pekan. Saya mengagak penipu-penipu itu akan datang ke sana untuk membelanjakan uang yang mereka dapat. Ternyata benar, tidak lama berjalan, kami menemui mereka. Wanita semalam sudah memakai baju baharu, sedang duduk di sebuah restoran bersama dua lelaki itu, memesan makanan mahal. Saya menarik nafas dalam-dalam, mengumpul keberanian, dan menarik tangan Amir berjalan terus ke meja mereka. "Selamat pagi. Nampak sedap makanan," kata saya, "coba bertenang." Ketiga-tiga mereka mengangkat kepala. Melihat saya dan Amir,
Mereka kelihatan terkejut seketika, tetapi kemudian kembali berlagak angkuh. "Kau siapa?" "Kami tak kenal kau," kata lelaki yang menerima uang semalam. "Tak kenal? Jadi duit yang awak guna sekarang ni pun duit yang tak dikenali agaknya?" Saya menunjuk tepat ke dompet lelaki itu. "Duit tuh duit suami saya, awak semua guna anak kecil untuk tipu kebaikan suami saya. Sekarang, pulangkan duit tuh." Lelaki itu ketawa sinis dan bangun dari kerusinya. Badannya lebih tinggi dan tegap daripada saya. "Amboy, sedapnya perempuan ni cakap. Duit ni kawan kau yang bagi sukarela, kan? Siapa yang tipu?" "Betul tak, adik?" Dia menoleh ke arah Amir dengan pandangan mengejek. Amir kelihatan takut dan bersembunyi di belakang saya. "Sukarela untuk orang susah, bukan untuk penipu macam awak semua. Pulangkan duit tuh, saya tidak berganjak seinci pun." "Kurang ajar," lelaki itu menggeram. "Kau nak duit? Mari sini abang bagi." Dia tiba-tiba menghulurkan tangannya untuk mengganggu saya. Saya terkejut dan mengelak ke belakang, tetapi tidak sempat. Tepat ketika tangannya yang kotor hampir menyentuh saya, tiba-tiba satu bayangan meluruh ke hadapan. Ia adalah Amir. Entah dari mana datangnya keberanian, dia menolak lelaki itu sekuat hati. Lelaki itu terdorong ke belakang dan jatuh terjelopok. Dua orang lagi rakannya melihat kejadian itu dan bangun untuk menyerang Amir. Dalam kekecohan itu, saya bertindak mengikut naluri. Saya merampas dompet dari tangan lelaki yang jatuh itu, dan tanpa teragak-agak, saya menampar pipinya sekuat hati. Pang! Bunyi tamparan itu membuatkan semua orang di sekeliling terdiam. Lelaki itu memegang pipinya dan menjerit marah. "Berani kau tampar aku? Tangkap mereka!" Saya tidak memberi mereka peluang. Saya memegang tangan Amir erat-erat dan menjerit, "Amir, lari!" Kami berlari keluar dari pasar sekuat hati. Di belakang kami, kedengaran carutan penipu-penipu itu dan pandangan ingin tahu orang ramai. Kami tidak berhenti berlari sehingga sampai ke rumah. Selepas menghempas pintu, barulah saya dan Amir bersandar di dinding, tercungap-cungap, jantung saya masih berdegup kencang. Seumur hidup saya, inilah kali pertama saya melakukan sesuatu yang begitu nekat dan ganas. Tetapi apabila saya melihat Amir di sebelah, walaupun dia kelihatan sedikit takut, matanya bersinar dengan rasa bangga. Dan yang paling penting, dompet itu selamat di tangan saya. Saya rasa semua itu berbaloi. Amir memandang saya, kemudian tiba-tiba ketawa. Istri hebatlah. Istri dah ajar orang jahat tuh." Melihatnya ketawa riang semula, hati saya menjadi lega. Saya menunjukkan dompet di hadapannya dan tersenyum. "Kan saya dah cakap, kita dah dapatkan keadilan." Dia mengangguk. Pandangannya kepada saya penuh dengan kekaguman dan kepercayaan. Pada saat itu, saya sadar, saya bukan sahaja istrinya dan penjaganya, tetapi saya adalah pelindungnya. Pelindung hatinya yang suci dan baik daripada kebusukan dunia. Dan saya sanggup melakukannya, walau apapun risikonya. Berita tentang kekecohan yang kami timbulkan di pasar pekan cepat sampai ke telinga ibu mentua. Kereta mewah keluarga dan identiti Amir terlalu mudah untuk dikenali dan menjadi buah mulut orang. Sebaik sahaja tiba di Banglo, Mak Jah menyambut kami dengan wajah risau dan memberitahu Tuan Kamaluddin sedang menunggu di ruang tamu. Saya tahu saya tidak dapat lari. Saya memegang tangan Amir dan berpesan, "Nanti depan ayah, apa-apapun, biar saya yang tanggung. Awak diam sahaja." Amir mengangguk, tetapi matanya menunjukkan keazaman yang aneh. Puan Sri Zainab duduk di sofa dengan wajah yang agak tegang. Ayah mentua dan Mak Suhanan juga ada di situ. Suasana di ruang tamu terasa begitu berat. "Kamu berdua pergi mana? Sampai 1 pekan bercerita pasal kamu, apa yang kamu dah buat?" tanya Puan Sri Zainab dengan nada tidak puas hati. Ketika saya menunduk untuk mengaku salah, Amir tiba-tiba melangkah ke hadapan. "Ibu, ini salah saya." Semua orang di dalam bilik terkejut. Ini kali pertama Amir mengaku salah dengan begitu jelas. Puan Sri Zainab memandangnya, suaranya sedikit lembut. "Amir, coba cerita pada ibu apa yang dah jadi." Dan di hadapan kami semua yang terkejut, Amir mula menceritakan segalanya. Dia bercerita dengan perlahan, kadang-kadang sedikit tergagap-gagap, tetapi dengan logik dan kejelasan yang luar biasa. Dia menceritakan bagaimana dia memberikan uang kepada wanita yang kelihatan susah, dan betapa sedihnya dia apabila mengetahui dirinya ditipu. Dia juga menceritakan bagaimana istrinya dengan berani pergi menuntut semula uang itu, dan bagaimana dia telah melindungi istrinya daripada lelaki jahat. "Ibu," Amir mengangkat kepala memandang Puan Sri Zainab. Matanya yang jernih tiada sekelumit pun rasa takut.
saya tahu ibu pesan jangan bagi duit pada orang yang tak dikenali. Tapi masa tuh, saya tengok bayi itu menangis. Saya kasihan sangat. Saya rasa tolong orang susah bukan satu kesalahan. Dia berhenti sejenak, kemudian menyambung dengan suara yang lebih tegas. Saya juga rasa istri saya tak salah pergi ambil balik duit tuh. Duit tuh duit kita, kenapa nak biar orang jahat ambil? Dan bila lelaki tuh nak pukul istri, saya halang dia. Ibu selalu ajar, lelaki kena lindungi perempuan dia. Itu lagi bukan satu kesalahan. Seluruh bilik senyap. Saya, ayah mentua, ibu mentua, dan Mak Suhanan, semuanya terdiam mendengar kata-kata Amir. Ia bukanlah kata-kata seorang kanak-kanak, tetapi hujah yang kukuh, penuh logik dan perasaan. Amir menundukkan kepala dan berkata dengan suara perlahan, salah saya cuma satu. Saya tak dengar cakap ibu dan bagi duit pada orang lain sesuka hati. Hukuman untuk itu, saya akan terima. Selepas berkata begitu, dia berjalan ke sudut bilik dan berdiri menghadap dinding dengan sendirinya. Puan Sri Zainab duduk termangu, dan saya nampak matanya mula berkaca. Dia marah, tetapi juga kasihan, dan mungkin bangga dengan anaknya. Ayah mentua yang sentiasa berwibawa dan pendiam juga mengangguk perlahan, matanya menunjukkan kepuasan. Malah Mak Suhanan yang sentiasa kritis pun tidak berkata apa-apa. Dia memandang Amir dan saya silih berganti, pandangannya tidak lagi tajam seperti dahulu, tetapi kelihatan kompleks. Puan Sri Zainab bangun dan mendekati Amir. Dia tidak memarahinya, hanya mengusap kepala anaknya dengan lembut. Kamu nih memang bodoh, katanya, tetapi suaranya penuh dengan kasih sayang. Tapi, apa yang kamu cakap tuh betul. Kamu tak salah apa-apa. Cuma lain kali, kalau nak tolong orang, tanya istri kamu dulu. Faham? Amir yang masih menghadap dinding menjawab dengan suara perlahan, faham. Sudah, tak payah denda. Mari sini, ibu nak tengok ada luka ketak. Amir berlari gembira ke arah ibunya. Puan Sri Zainab menoleh ke arah saya. Pandangannya penuh dengan rasa terima kasih dan kepercayaan. Aisyah, terima kasih, sebab ada di sisi Amir dan lindungi dia. Saya sebak dan menggelengkan kepala. Tak, ibu, itu memang tanggung jawab saya. Sebenarnya, Amir yang lindungi saya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Hujah-hujah Amir terus bermain di pikiran saya. Dia bukan bodoh, sama sekali bukan bodoh. Dia mempunyai hati yang baik, logiknya sendiri, dan keupayaan untuk membezakan yang betul dan yang salah dengan jelas. Dia seperti seorang jenius yang terperangkap di dalam dunianya sendiri. Dan saya semakin sedar, kehidupan di sisinya bukanlah satu pengorbanan, tetapi satu perjalanan penemuan yang penuh dengan kejutan dan kegembiraan. Saya merasa sangat bertuah menjadi istrinya. Kehidupan saya berjalan dengan tenang selama hampir sebulan. Hubungan saya dan Amir semakin erat. Dia sentiasa mengekori saya kemana sahaja, dan saya juga sudah terbiasa dengan kehadirannya. Keluarga mentua juga semakin menyayangi saya. Puan Sri Zainab menganggap saya seperti anak sendiri, Mak Ngahajar sentiasa mengambil berat, dan walaupun Mak Suhanan masih tajam lidahnya, tindakannya menunjukkan dia sudah menerima dan menyayangi saya. Ketika kebahagiaan seolah-olah sedang tersenyum, seorang tetamu yang tidak diundang datang dan mencetuskan gelombang pertama dalam perkawinan saya. Pada satu petang hujung minggu, ketika seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu, sebuah kereta berhenti di hadapan pagar. Tidak lama kemudian, Mak Jah masuk dan melaporkan, Tuan, Puan Sri, Cik Misha, anak Tuan Malik, rakan niaga Tuan, datang. Mendengar nama Misha, saya perasan riak wajah Puan Sri Zainab dan kedua-dua ibu saudara ipar saya sedikit berubah. Puan Sri Zainab sedikit berkerut, Mak Suhanan tersenyum sinis, dan Mak Ngahajar memandang saya dengan risau. Hanya ayah mentua dan Amir yang kelihatan tenang. Seorang gadis muda dan cantik melangkah masuk. Dia memakai gaun berjenama yang mahal, bersolek tebal, dan kelihatan sangat angkuh. Dialah Misha. Dia meninjau sekeliling ruang tamu, dan apabila pandangannya tertumpu pada saya yang duduk di sebelah Amir, saya nampak kilatan tidak mesra di matanya. Assalamualaikum, Tuan, Puan Sri, Mak Ngah, Maksu, sapa Misha dengan suara yang manis, tetapi sengaja mengabaikan saya. Puan Sri Zainab hanya mengangguk acuh tak acuh. Misha, lama tak nampak, duduklah. Sebaik sahaja duduk, Misha tidak melepaskan pandangannya dari Amir. Abang Amir, lama tak jumpa. Sihat, ingat Misha lagi tak? Amir memandangnya dengan bingung, kemudian berbisik kepada saya, "Isteri, siapa nih?" Soalan Amir membuatkan wajah Misha menjadi tegang, dan senyumannya kaku. Puan Sri Zainab berdehem perlahan dan berkata, "Ini Aisyah,
istri Amir. Mereka baru saja berkahwin. Barulah Misha terpaksa memandang saya, tetapi hanya dengan pandangan yang angkuh. "Oh, hai," katanya acuh tak acuh, kemudian kembali menoleh kepada Amir dengan suara manja. "Abang Amir, betul kedah lupa Misha? Kan kita dulu rapat sangat." Amir masih tidak memberi reaksi, hanya menggenggam tangan saya erat-erat. Suasana di ruang tamu menjadi sangat kekok. Malam itu, selepas Misha pulang, Mak Ngahajar datang ke bilik saya. Dia menutup pintu dan berkata dengan wajah serba salah, "Aisyah, ada cerita yang kamu perlu tahu." Mak Ngahajar menceritakan tentang masa lalu Amir dan Misha. Keluarga Misha dan keluarga mentua saya adalah rakan niaga yang rapat sejak turun-temurun. Amir dan Misha telah ditunangkan sejak kecil melalui perjanjian keluarga, dengan harapan perkawinan mereka akan mengukuhkan lagi ikatan kedua-dua keluarga. Tetapi selepas Amir ditimpa kemalangan dan menjadi bodoh, keluarga Misha memberi alasan bahwa Misha masih muda dan mahu menumpukan perhatian pada pelajaran, lalu secara tidak langsung memutuskan pertunangan itu. Keluarga mentua saya marah, tetapi tidak mahu memaksa. Baru-baru nih, Mak Ngahajar mengeluh, budak Misha tuh sepatutnya kawin dengan anak orang kaya lain, tapi dibatalkan saat akhir sebab perangai dia yang liar dan suka enjoy. Sekarang dah tak ada tempat nak bergantung, barulah teringat nak sambung balik hubungan dengan keluarga kita. Kedatangan dia kali ini pasti ada tujuan, kamu kena berhati-hati dengan dia. Selepas mendengar cerita itu, hati saya menjadi berat. Barulah saya faham mengapa semua orang menunjukkan reaksi sedemikian apabila Misha muncul. Dia adalah bekas tunang suami saya, orang yang telah meninggalkannya ketika dia berada di saat paling sukar. Sekarang, apa niatnya kembali? Saya memandang Amir yang sedang tidur lena di sebelah. Saya tidak cemburu. Saya tahu di dalam hati Amir tiada bayang-bayang Misha, tetapi saya takut. Saya takut kemunculannya akan mengganggu kehidupan kami yang aman. Saya takut dia akan menggunakan apa jua cara untuk menyakiti suami bodoh saya. Buat pertama kalinya, saya merasakan ancaman yang nyata terhadap perkawinan ini. Sejak hari itu, Misha sering datang ke rumah kami dengan alasan untuk melawat. Kadang-kadang dia membawa buah tangan, kadang-kadang dia berkata mahu belajar sesuatu daripada ibu-ibu saudara ipar saya. Tetapi semua orang tahu tujuan sebenarnya adalah untuk mendekati Amir. Selain ayah mentua dan Amir, kami sekeluarga melayannya dengan dingin, tetapi atas dasar hubungan lama, kami tidak boleh menghalaunya secara terang-terangan. Misha seolah-olah tidak peduli dengan sikap kami. Dia hanya fokus pada satu matlamat, Amir. Dia sentiasa coba mengimbas kenangan lama, bercerita tentang permainan yang pernah mereka mainkan bersama. Tetapi Amir tidak mengingati apa-apa. Dia hanya mengangguk sebagai tanda hormat, kemudian kembali berbual dengan saya. Walaupun Amir tidak melayannya, Misha tidak berputus asa, malah semakin berani. Kemuncaknya berlaku pada satu petang ketika saya dan Amir sedang duduk di bangku taman. Misha tiba-tiba muncul. "Abang Amir, Aisyah, kat sini rupanya." Puas Misha cari. Dia tersenyum ceria dan dengan selamba duduk di sebelah Amir, menyelit di antara kami. Amir sedikit berkerut, tidak selesa dengan jarak yang begitu dekat. Dia mengesot sedikit ke tepi. Misha pura-pura tidak perasan dan terus bercerita dengan gembira. Kemudian, tiba-tiba dia menghulurkan tangannya dan memegang tangan Amir. "Abang Amir, lama Misha tak pegang tangan abang masih hangat macam dulu," katanya dengan suara semanis madu. Amir terkejut dan cepat-cepat menarik tangannya. Dia memandang saya seolah-olah meminta pendapat. Saya coba memaksa diri untuk tersenyum, tetapi hati saya terasa seperti terbakar. Misha melihat keadaan itu dan melemparkan pandangan provokatif kepada saya. "Aisyah, jangan salah faham ya. Saya dengan Abang Amir kan kawan dari kecil." Kemudian, dia menoleh semula kepada Amir dan bertanya dengan penuh makna, "Abang Amir, coba cakap, rasa pegang tangan Misha dengan tangan Aisyah, mana lain?" Saya tergamam. Ini adalah provokasi yang jelas dan terang-terangan. Dia mahu menghina saya di hadapan Amir. Saya menahan nafas, menunggu jawabannya, walaupun saya tahu dengan akalnya yang seperti kanak-kanak, dia tidak akan faham maksud tersirat soalan itu. Amir memandang Misha dengan bingung, kemudian memandang saya. Dia mengangkat tangan saya, kemudian memandang tangannya sendiri, kelihatan berpikir. Selepas seketika, dia menjawab dengan jujur, tangan istri kasar sikit, tak selembut tangan Cik." Jawaban Amir bagaikan pisau yang menikam terus ke jantung saya. Saya tahu dia tidak berniat jahat, dia hanya menyatakan fakta. Tangan saya kasar karena sejak kecil saya bekerja di rumah dan di kebun,
Tidak mungkin selembut dan sehalus tangan anak orang kaya seperti Misha. Tetapi mendengarnya dari mulut suami yang saya jaga sepenuh hati, saya tidak dapat menahan rasa sedih dan terluka yang mendalam. Saya merasa diri saya begitu kecil, selekeh, dan hodoh di sebelah Misha. Misha sangat berpuas hati dengan jawaban Amir. Dia memandang saya dengan pandangan kemenangan, bibirnya mengukir senyuman sinis. Tengok, Abang Amir masih tajam pemerhatiannya. Aisyah, sebagai istri Abang Amir, kenalah jaga diri sikit. Kalau tangan kasar macam nih, nanti suami tak suka. Setiap patah perkataannya bagaikan jarum yang mencucuk maruah saya. Saya menundukkan kepala dan menggenggam kedua-dua tangan saya. Saya tidak tahu mahu berkata apa, mahu berbuat apa. Hanya rasa terhina dan tidak berdaya yang memenuhi dada. Air mata mula bergenang, tetapi saya coba sedaya upaya menahannya daripada jatuh. Saya tidak boleh menangis di hadapan orang yang mahu menghina saya. Tepat ketika saya merasa tidak dapat menahannya lagi, satu suara yang tajam seperti pisau kedengaran dari belakang. Sampah yang dah dibuang, berani nak bandingkan diri dengan emas tulen. Kami semua terkejut dan menoleh. Mak Suhanan. Saya tidak tahu sejak bila dia berdiri di situ dan berapa banyak yang telah didengarinya. Wajahnya dingin seperti ais, matanya yang tajam merenung tepat ke arah Misha. Wajah Misha sedikit pucat, tetapi dia coba membalas. Maksu cakap siapa sampah? Siapa makan cili? Dia yang rasa pedas. Mak Suhanan mendekat sambil berpeluk tubuh. Kau tanya anak saudara aku tadi, beza rasa pegang tangan kau dengan tangan istri dia, kan? Biar aku yang jawabkan. Mak Suhanan memandang tangan saya, kemudian memandang Misha. Tangan Aisyah nih kasar. Betul. Itu kasar sebab penat bekerja, kasar sebab berbakti pada orang tua, kasar sebab menjaga suami. Itu tangan seorang istri dan menantu yang berharga. Tapi tangan kau. Mak Suhanan tersenyum sinis, licin, putih. Itu tangan orang yang tak pernah buat kerja, hanya tahu makan dan enjoy. Tangan tuh, sepatutnya genggam tangan Amir, tapi bila anak saudara aku susah, kau lepaskan tanpa ragu-ragu. Barang yang dah dibuang, sekarang datang balik tanpa malu nak membanding-banding. Kalau itu bukan sampah, apa namanya? Setiap patah perkataan Mak Suhanan bagaikan besi, menampar wajah Misha tanpa belas kasihan. Misha menjadi merah padam kerana marah, tergagap-gagap tidak dapat berkata apa-apa. Maksu, macam mana Maksu boleh cakap macam tu pada saya? Aku cakap benda betul. Mak Suhanan masih berwajah dingin. Oh, dan kau budak bodoh, dia menoleh ke arah Amir yang masih keliru. Bodoh betul. Tangan istri yang berkorban untuk keluarga tak dihargai. Pergi puji tangan orang lain. Balik nanti aku suruh ibu kau ajar betul-betul. Walaupun kata-kata itu ditujukan kepada Amir, saya tahu Mak Suhanan sengaja mengatakannya untuk didengari oleh Misha. Pertelingkahan antara Mak Suhanan dan Misha menarik perhatian ahli keluarga yang lain. Puan Sri Zainab dan Mak Ngahajar bergegas keluar. Melihat keadaan yang tegang, Puan Sri Zainab coba meleraikan. Hanan, sudahlah. Misha ni budak lagi, cakaplah baik-baik. Dia tak budak lagi, Kak Long. Dah cukup besar untuk tahu cara nak sakitkan hati orang dengan kata-kata. Rumah ni tak alu-alukan orang yang tak tahu kenang budi, kata Mak Suhanan dengan tegas. Dimalukan di hadapan seluruh keluarga, Misha tidak dapat menahannya lagi. Dia bangun dengan air mata bergenang. Misha balik dululah. Dia terus berlalu dengan marah, tanpa memberi salam. Selepas Misha pergi, barulah suasana menjadi reda. Mak Suhanan menoleh kepada Amir dengan pandangan tajam, kemudian mendekati saya. Suaranya menjadi lebih lembut. Sudahlah tuh, tak berbaloi menangis sebab orang macam tu, barulah saya tidak dapat menahannya lagi. Air mata kesedihan mengalir tanpa henti. Mak Suhanan tidak memujuk, tetapi menghulurkan sapu tangan. Mak Ngahajar pula memeluk saya dengan lembut dan menepuk-nepuk belakang saya. Sabar, ya. Amir tu kurang, dia tak ada niat nak sakitkan hati kamu, dan jangan simpan dalam hati kata-kata Misha tu. Saya mengangguk, coba menghentikan tangisan. Melalui kejadian hari ini, barulah saya benar-benar memahami Mak Suhanan. Di luarnya dia kelihatan tajam dan sukar didekati, tetapi di dalam hatinya ada kehangatan yang mempertahankan keadilan dan melindungi orang yang disayanginya. Saya merasa sangat bertuah kerana mempunyai keluarga mentua yang sentiasa berada di sisi saya. Gelombang pertama yang dibawa oleh Misha telah reda berkat campur tangan Mak Suhanan. Walaupun telah dipujuk oleh semua orang, masih ada sedikit rasa terkilan di hati saya. Bukan marah kepada Amir, tetapi hanya rasa sedih.
Malam itu, saya tidak bercakap dengannya. Saya menyediakan air rendaman kakinya dalam diam, menyelesaikan semuanya tanpa suara, kemudian berbaring di atas katil menghadap dinding. Amir juga perasan sikap aneh saya. Dia tidak berani berkata apa-apa, hanya berbaring senyap di sebelah saya. Bilik itu sunyi sepi. Selepas seketika, saya terasa dia menggoncang saya perlahan-lahan. Istri. Marah saya ke? Saya tidak menjawab. Isteri. Panggilnya lagi. Suaranya kedengaran sedikit sedih. Saya ada buat salah ke? Cakaplah, nanti saya baiki. Saya masih diam. Saya terdengar dia mengeluh. Tiba-tiba, saya terasa sesuatu yang lembut dan basah menyentuh pipi saya. Saya terkejut dan menoleh. Amir sedang memegang sebatang berus kaligrafi, dan wajahnya comot dengan dakwat hitam. Awak buat apa nih? Tanya saya, terpinga-pinga. Amir tersengih dan menunjukkan berus itu. Saya nak lukis misai kucing kat istri. Ibu kata, kucing kat rumah nih kalau marah, garudagu dia nanti dia tak marah dah. Istrikan kucing saya, jadi saya lukiskan misai. Janganlah marah lagi, ya. Dia mengangkat berus itu untuk melukis lagi. Saya cepat-cepat menahan tangannya. Melihat wajahnya yang comot dan misai kucing yang dilukis sengit di mukanya, nampaknya dia berlatih di mukanya sendiri dahulu, ditambah dengan logiknya yang pelik, saya tidak dapat menahan ketawa. Rasa terkilan di hati saya hilang serta-merta. Awak nih memanglah, kata saya sambil tertawa, lalu mengambil tuala untuk mengelap mukanya. Saya bukan main-main. Saya nak pujuk istri, bantahnya sambil memuncungkan bibir. Jadi, dah tak marah? Belum, kata saya, sengaja berpura-pura merajuk. Kenapa puji tangan orang lain lembut, tapi cakap tangan istri kasar? Amir menggaru kepalanya, kelihatan serba salah. Saya cuma cakap benda betul. Tangan istri memang ada kasar sikit. Tetapi tiba-tiba dia mengambil tangan saya dan meletakkannya di pipinya. Tapi saya lagi suka tangan istri. Tangan istri hangat, bila istri usap kepala saya rasa seronok sangat. Tangan Cik Misha tuh sejuk, saya tak suka. Kata-katanya yang tulus itu mencairkan hati saya. Saya tahu dia tidak faham maksud yang mendalam, tetapi dia mempunyai perasaannya sendiri. Dia tidak suka Misha, dan dia suka kehangatan tangan saya. Bagi saya, itu sudah cukup. Saya memandang matanya dan memutuskan untuk memberitahunya dengan jelas agar dia faham. Amir, dengar sini. Awak sekarang suami saya. Saya istri awak. Suami orang tak boleh pegang tangan perempuan lain, dan tak boleh puji perempuan lain depan istri. Faham? Amir memandang saya dengan kepala sengit, seolah-olah coba memahami apa yang saya katakan. Selepas seketika, dia mengangguk dengan sangat serius. Faham, saya suami istri, saya akan pegang tangan istri sahaja. Saya tak akan pegang tangan Cik Misha lagi. Saya akan dengar cakap istri. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian, seolah-olah untuk membuktikannya, dia mengangkat kedua-dua tangan saya dan mencium setiap bahagian yang kasar. Saya sayang tangan kasar istri. Saya sayang istri. Perkataan sayang itu terkeluar dari mulutnya dengan begitu lancar, tanpa sebarang keraguan. Walaupun dia mungkin tidak memahami sepenuhnya makna perkataan itu, ia tetap membuatkan jantung saya berdegup kencang. Saya memeluk suami bodoh saya. Dia tidak perlu faham perkara yang rumit. Cukup jika di dalam hatinya yang suci itu hanya ada saya seorang. Malam itu, kami tidur berpelukan seperti biasa, tetapi dalam pelukannya, saya dapat merasakan satu rasa pemilikan dan pengisitiharan kedaulatan yang komel tetapi kekanak-kanakan. Saya tahu, walau apapun cara yang Misha gunakan, dia tidak akan pernah dapat memenangi hati Amir. Kerana hatinya, melalui pilihan yang paling tidak sedar dan naluri, telah sepenuhnya menjadi milik saya. Beberapa hari selepas itu, Misha tidak lagi datang ke rumah kami. Mungkin dia terasa hati dengan kata-kata maksuhanan, atau mungkin dia sedang merancang sesuatu secara senyap. Kehidupan saya kembali tenang. Tidak lama kemudian, Hari Raya Aidilfitri menjelang, dan suasana di rumah menjadi lebih meriah. Makjah dan pembantu-pembantu lain mula menghias rumah dengan lampu pelita dan lampu kelip-kelip. Puan Sri Zainab dan Makna Hajar sibuk di dapur membuat ketupat dan rendang. Amir adalah orang yang paling teruja. Dia berlari ke seluruh rumah, membantu memasang lampu, dan kadang-kadang menyelinap ke dapur untuk mencuri makan inti kuih raya, lalu dimarahi oleh Mak Suhanan. Ketika saya sedang membantu Amir membuat tanglung berbentuk arnab di taman, Makjah datang tergopoh gapah. Puan, Cik Misha datang lagi. Kali ini dengan abang dia. Hati saya berdebar. Saya tahu ketenangan ini tidak akan lama.
Saya memberitahu Amir supaya tunggu di situ dan pergi ke ruang tamu seorang diri. Misha masih kelihatan angkuh, tetapi kali ini sikapnya terhadap saya sedikit lebih sopan. Bersamanya adalah seorang lelaki muda, berpakaian kemas, dan agak kacak, tetapi pandangannya kelihatan nakal. Dia meneliti saya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki dengan pandangan yang kurang ajar, membuatkan saya sangat tidak selesa. Misha memperkenalkan, ini abang saya, Taufik. Abang, ini istri abang Amir, Aisyah. Taufik menghulurkan tangan dengan senyuman yang pada pandangan saya sangat palsu. Hai, Aisyah. Banyak saya dengar tentang awak, hari ini baru jumpa. Awak lagi cantik dari yang diceritakan. Saya hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat dan sengaja mengabaikan tangannya yang dihulurkan. Apabila dia sadar saya tidak mahu berjabat tangan, dia tidak kelihatan kekok dan menarik semula tangannya dengan selamba. Puan Sri Zainab dan kedua-dua ibu saudara ipar juga keluar dari dapur tidak lama kemudian. Sikap semua orang terhadap adik-beradik itu masih sangat dingin. Selepas beberapa ucapan basa-basi, Misha menyatakan tujuannya. Tuan, Puan Sri, Mak Ngah, Mak Su, tak lama lagi kan dah nak raya. Ayah dan ibu kami berhajat nak jemput sekeluarga datang ke rumah kami pada malam raya, untuk eratkan semula silaturahim. Puan Sri Zainab menolak dengan sopan. Terima kasih atas niat baik ayah dan ibu kamu tuh, tapi keluarga kami ada tradisi. Setiap malam raya, kami sekeluarga akan berkumpul di rumah. Kami tak kemana-mana. Ditolak, Misha kelihatan tidak senang, tetapi Taufik menyampuk. Tak apa, Puan Sri, kalau macam tuh, apa kata pada malam raya nanti, kami adik-beradik datang ke sini untuk beraya bersama. Laj ramai laj meriah kan? Apabila sudah begitu, Puan Sri Zainab tidak dapat menolak lagi dan terpaksa mengangguk. Selepas mereka pulang, Mak Ngah Hajar dan Mak Suhanan menahan saya dan berpesan. Aisyah, kamu kena hati-hati dengan si Taufik tuh, kata Mak Suhanan dengan wajah serius. Dia tuh bukan budak baik. Kat luar tuh terkenal dengan perangai suka enjoy dan tukar-tukar teman wanita. Mak Ngah Hajar menyambung, betul tuh. Tadi cara dia pandang kamu pun tak elok, beberapa hari ini, jangan duduk seorang diri. Kemana-mana, pastikan ada Amir atau orang lain teman. Faham? Saya mengangguk, tetapi firasat buruk mula menyelubungi hati saya. Saya teringat pandangan Taufik tadi, dan saya rasa amaran kedua-dua ibu saudara ipar saya itu tidak berlebihan. Kemunculan adik-beradik ini, terutamanya Taufik, bagaikan awan mendung yang berarak datang. Ia seolah-olah memberi petanda bahwa malam raya yang bakal tiba tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti yang dijangka, pada malam raya, Misha dan Taufik datang lagi ke rumah kami. Mereka membawa banyak hadiah mahal. Keluarga kami menyambut mereka dengan agak kekok. Jamuan keluarga diadakan di taman, di bawah cahaya bulan purnama. Kami semua makan ketupat dan rendang, minum teh, dan menikmati pemandangan bulan. Amir kelihatan sangat gembira. Dia membawa tanglung arnab yang saya buatkan dan berlari-lari di seluruh taman. Abang Misha, Taufik, tidak henti-henti coba berbual dengan saya. Dia memuji saya cantik, pandai. Saya hanya menjawab acuh tak acuh dan coba mengelak, tetapi dia terus mengekori saya, dan pandangannya sentiasa tertumpu pada saya. Sedang saya berjalan-jalan dengan Amir, tiba-tiba saya merasakan sakit mencucuk di bahagian bawah perut dan rasa mual. Sejak kebelakangan ini saya sering begitu, dan selera makan juga tiada. Naluri kewanitaan saya seolah-olah memberitahu sesuatu, tetapi saya belum pasti. Saya memberi alasan kepada Amir bahwa saya sedikit letih dan mahu masuk berehat, lalu meninggalkan jamuan itu. Saya pergi ke bilik Nenda dan Puan Sri Zainab. Saya mahu berbincang dengan dua orang yang paling berpengalaman dalam keluarga ini. Selepas mendengar simptom-simptom saya, Nenda dan Puan Sri Zainab berpandangan, mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Aisyah, budak bertuah, kata Puan Sri Zainab sambil memegang tangan saya dengan suara bergetar. Jangan-jangan, ada berita baik ke? Nenda juga mengangguk. Ya, tanda-tanda nih sama macam ibu kamu masa mengandungkan Amir dulu. Esok kita panggil dokter datang periksa. Hati saya dipenuhi perasaan yang sukar digambarkan. Gembira, teruja, dan sedikit bimbang. Jika saya benar-benar mengandungkan anak Amir, itu adalah satu kebahagiaan yang tidak terhingga. Anak ini akan menjadi pengikat kasih sayang kami dan kegembiraan seluruh keluarga. Tetapi, saya tidak boleh memberitahu sesiapapun, termasuk Amir, sehingga keputusannya disahkan. Selepas berbual,
Saya meminta diri untuk pulang ke bilik. Ketika melalui koridor, tiba-tiba pembantu pribadi Misha menahan saya. Wajahnya kelihatan cemas. "Puan." Cik Misha tiba-tiba sakit perut sangat. Dia minta tuan muda datang tengok sekejap. Saya berkerut. Apalagi helah ini? Saya tahu Misha tidak menyukai saya. Kenapa dia meminta tolong daripada saya? "Kenapa tak panggil dokter?" tanya saya. Cik Misha tak nak. Dia kata tuan muda datang tengok pun dah cukup. "Tengok muka tuan muda je terus baik," katanya. Kata pembantu itu dengan wajah serba salah. Saya tahu ini pasti satu perangkap. Misha mahu menggunakan alasan ini untuk memanggil Amir ke biliknya dan mencipta keadaan yang mencurigakan. Saya tidak boleh biarkan itu berlaku. Amir bukan dokter. Biar saya beritahu Puan Sri untuk pergi tengok. Saya berkata begitu dan berpaling untuk pergi. Tetapi pembantu itu masih menahan lengan saya. "Puan, tolonglah. Kalau tuan muda tak datang, nanti Cik Misha marah saya." Ketika saya sedang bergelut dengan pembantu itu, tiba-tiba satu lembaga muncul dari kegelapan di belakang saya. Bau minyak wangi lelaki yang kuat menusuk hidung. Sebelum saya sempat berbuat apa-apa, sepasang lengan yang kuat memeluk saya dari belakang. "Taufik." "Aisyah, nak kemana cepat-cepat nih? Jomlah teman abang sekejap." Suara Taufik kedengaran di telinga saya, penuh dengan nafsu. Saya ketakutan dan meronta-ronta, tetapi tenaganya terlalu kuat. Dia memeluk saya erat, sebelah tangannya menutup mulut saya, dan sebelah lagi mula merayap di badan saya. "Lepas. Lepaskan saya." Saya coba menjerit, tetapi jeritan saya tersekat di kerongkong. Pembantu Misha melihat kejadian itu dan menjadi pucat, tetapi tidak berbuat apa-apa dan terus melarikan diri. Kini hanya tinggal saya dan syaitan ini. "Jangan takut, abang cuma nak kenal-kenal dengan Aisyah. Suami awak tuh kan bodoh. Macam mana dia boleh bahagiakan perempuan cantik macam awak? Ikut abang. Apa sahaja yang awak nak, abang boleh bagi," bisik Taufik di telinga saya. Saya merasa sangat jijik. Saya menggunakan seluruh tenaga saya dan menggigit tangannya yang menutup mulut saya dengan kuat. "Arg!" Taufik menjerit kesakitan dan melepaskan tangannya. Mengambil kesempatan itu, saya menolaknya dengan kuat dan menjerit sekuat hati. "Tolong, tolong, Aminah." Pembantu pribadi Amir terdengar jeritan saya dan bergegas datang. Dia terkejut melihat apa yang berlaku. "Encik Taufik, apa yang encik buat nih? Lepaskan Puan. Kau jangan masuk campur." Taufik menggeram. Dia menjadi marah karena saya melawan dan menampar pipi saya dengan kuat. Kepala saya berpinar, dan sebelah pipi saya terasa pijar. Apabila saya jatuh, Aminah segera datang memeluk saya, tetapi dia juga ditendang tanpa belas kasihan oleh Taufik. "Hari ini kau tak boleh lari." Taufik meluru untuk menerkam saya. Saya memejamkan mata, putus asa. Di dalam pikiran saya, hanya ada wajah Amir dan anak yang belum lahir di dalam kandungan saya. Tidak, aku tidak boleh biarkan dia mencederakan kami berdua. "Anakku, aku mesti lindungi." Tepat ketika Taufik hampir menyentuh saya, satu jeritan penuh kemarahan bergema dari hujung koridor. "Jangan sentuh istri aku." Saya membuka mata. Amir. Dia masih memegang tanglung arnab di tangannya, tetapi wajahnya tidak lagi naif seperti biasa. Matanya merah, menyala-nyala dengan kemarahan. Dia seperti seekor binatang buas yang terdesak, bersedia untuk mencari-cari sesiapa sahaja yang coba mencederakan miliknya yang berharga. Taufik juga tergama melihat Amir. Dia tidak menyangka si bodoh ini akan muncul. Kau buat apa kat sini?" "Balik bilik." Taufik coba mengugut, tetapi Amir tidak kelihatan takut. Dia mencampakkan tanglungnya dan meluru ke arah Taufik seperti anak panah. Dia merempuh Taufik sekuat hati. Taufik hilang keseimbangan dan jatuh ke belakang. "Berani kau langgar aku, gila." Taufik bangun dengan marah dan membalas. Kedua-dua lelaki itu bergelut. Amir badannya tinggi, tetapi tidak tahu bertumbuk. Dia hanya bergerak mengikut naluri seorang suami yang mahu melindungi istrinya. Taufik pula seorang yang suka berfoya-foya, jadi tenaganya juga kuat. Dia cepat menguasai keadaan dan mula memukul Amir bertubi-tubi. "Amir!" jerit saya, ketakutan. Saya coba bangun untuk membantunya, tetapi seluruh badan saya sakit dan tidak dapat bergerak. Aminah juga coba pergi memanggil orang, tetapi ditendang oleh Taufik sehingga jatuh. Taufik menumbangkan Amir ke lantai dan terus menumbuk muka dan perutnya. "Mati kau! Berani kau rosakan plan aku?" Amir, walaupun dipukul, tidak mengerang kesakitan. Matanya masih tertumpu pada saya, menunjukkan keazaman untuk melindungi saya hingga ke akhir.
Dalam pergelutan itu, Taufik menolak Amir ke belakang dengan kuat. Satu bunyi tumpul kedengaran. Kepala Amir terhantuk kuat pada bucu hiasan batu di sudut koridor. Badannya yang besar rebah perlahan-lahan ke lantai. Darah memancut keluar dari belakang kepalanya, membasahi lantai putih dengan warna merah. Amir, saya menjerit sekuat hati. Entah dari mana datangnya kekuatan, saya merangkak ke arahnya dan memeluk badannya yang lembik. Amir, bangun, jangan takutkan saya. Saya menangis sambil menggoncangnya, tetapi dia tidak memberi reaksi. Matanya tertutup rapat, nafasnya lemah. Pemandangan ini, keadaan ini, sama seperti kemalangan lamanya yang diceritakan orang. Taufik juga ketakutan. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seteruk ini. Melihat Amir yang terbaring tidak bergerak di dalam lopak darah, dia menggigil, berundur, dan terus melarikan diri. Barulah jeritan saya dan Aminah mengejutkan seluruh isi rumah. Ibu bapak mentua, kedua-dua ibu saudara ipar, dan semua pembantu rumah berlari datang. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Puan Sri Zainab terus terduduk dan pengsan. Tuan Kamaludin menjadi pucat dan segera memanggil ambulans. Saya memeluk Amir erat-erat. Badannya semakin sejuk, dan hati saya sakit seperti dihiris-hiris. Semua ini salah aku. Kalau aku tiada di sini, dia tidak akan jadi begini karena coba melindungi aku. Air mata saya jatuh tidak henti-henti di atas wajahnya yang berlumuran darah. Saya hanya mampu menyebut namanya dalam keputusasaan. Amir, jangan tinggalkan saya. Kita ada anak. Amir dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal. Dokter berkata hentakan kali ini telah menyebabkan kecederaan otak yang serius, sama seperti kemalangan dahulu. Peluang untuk dia sedar sangat tipis. Keluarga kami diselubungi suasana duka. Puan Sri Zainab beberapa kali menangis sehingga pengsan. Tuan Kamaludin yang sentiasa kelihatan kuat, kelihatan tua dalam sekelip mata. Dia hanya duduk diam di koridor hospital dengan mata yang merah. Kedua-dua ibu saudara ipar juga sentiasa berada di sisi, kelihatan resah. Tepat ketika keluarga kami sedang berada dalam keadaan paling kelam kabut dan derita, keluarga Tuan Malik datang ke hospital bersama Misha dan Taufik. Tetapi mereka bukan datang untuk melawat, sebaliknya untuk menuduh. Taufik, dengan sebelah pipi yang masih bengkak dan lebam, berbohong dengan lantang di hadapan semua orang. Aisyah yang goda saya. Dia panggil saya ke koridor dan sengaja menggoda saya. Abang Amir nampak dan salah faham. Terus dia serang saya. Masa bergelut tuh, abang terjatuh dan terhantuk kepala. Semua nih salah perempuan nih. Misha juga menyokong abangnya, menangis-nangis. Betul, Tuan, Puan Sri. Saya nampak Aisyah buat benda tak senonoh pada abang saya. Saya coba halang tapi dia tak dengar. Perempuan nih tak layak jadi istri abang Amir dan menantu keluarga nih. Mendengar pembohongan mereka yang terang-terangan, seluruh badan saya menggigil kerana marah. Kamu semua penipu. Taufik yang serang saya, dan Amir cedera sebab coba lindungi saya dari dia. Kau nak nafikan lagi? Taufik menunjuk tepat ke muka saya. Kalau kau tak goda aku, kenapa aku nak buat macam tuh? Tengoklah semua, perempuan ni cuma orang kampung. Dia tamakan harta keluarga ni, bila tak dapat goda suami, dia coba goda abang ipar pula. Perempuan macam ni patut dihalau. Tuduhannya bagaikan pisau yang menikam jantung saya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kesunyian sesetengah orang. Saya dapat merasakan beberapa orang saudara jauh mula memandang saya dengan curiga. Tepat ketika saya merasa paling putus asa dan tidak berdaya, Tuan Kamaludin tiba-tiba bangun. Dia datang dan berdiri di hadapan saya. Cukup, suaranya rendah tetapi penuh dengan kuasa. Menantu keluarga Kamaludin, saya yang paling kenal. Saya percaya Aisyah. Ini semua pasti salah faham. Puan Sri Zainab, walaupun dalam kesedihan yang teramat, juga datang dipapah oleh Mak Ngahajar. Dia memandang saya dengan pandangan yang masih penuh kepercayaan. Taufik, Misha, kamu berdua baliklah. Perkara ni, kita tunggu Amir sedar baru kita bincang. Tapi, Puan Sri. Misha coba berkata lagi. Balik semua, Mak Suhanan tidak dapat menahan sabar lagi dan menjerit. Anak saudara aku tengah nazakat dalam tuh, kamu semua masih datang buat kecoh, nah aku panggil polis untuk selesaikan perkara nikah? Melihat ketegasan keluarga mentua, Misha dan Taufik terdiam. Tetapi pada ketika itu, saya merasakan satu kekuatan yang tidak kelihatan bangkit dari dalam diri saya. Saya teringat Amir, saya teringat anak di dalam kandungan, saya tidak boleh rebah. Saya mesti kuat untuk mempertahankan maruah diri saya, suami, dan anak saya.
Saya melangkah keluar dari perlindungan ayah mentua dan memandang tepat ke arah Misha, Taufik, dan semua orang. Awak, kata saya, goda awak? Awak, kata saya, tak layak jadi menantu keluarga ni? Suara saya jelas dan tegas seperti keluli. Biar saya beritahu awak semua. Saya, Aisyah, sekarang sedang mengandungkan anak Amir bin Kamarudin, cucu sulung keluarga ini. Saya meletakkan tangan saya di atas perut dan mengisitiharkannya dengan bangga. Koridor hospital menjadi senyap. Semua orang terkejut. Wajah Misha dan Taufik menjadi pucat seperti kertas. Ibu bapak mentua dan kedua-dua ibu saudara ipar memandang saya. Pandangan mereka berubah dari terkejut kepada kegembiraan yang tidak terkata, tetapi masih bercampur dengan kebimbangan. Berita gembira ini datang secara tiba-tiba, dalam keadaan yang begitu tragis. Ia adalah harapan, dan pada masa yang sama, ia adalah senjata saya yang paling kuat. Ia mematahkan semua tuduhan, dan mengesahkan kedudukan saya yang tidak boleh digugat dalam keluarga ini. Ketika koridor hospital masih riuh dengan pengumuman saya, tiba-tiba pintu wat kecemasan terbuka dan seorang juru rawat berlari keluar dengan cemas. Pesakit dah sedar, pesakit dah sedar. Semua orang tergamam. Keajaiban telah berlaku. Tidak lama kemudian, Amir dipindahkan dari wat kecemasan ke bilik persendirian. Dia masih kelihatan lemah, kepalanya berbalut, tetapi dia benar-benar telah sedar. Saya dan keluarga bergegas mengikutinya. Misha dan Taufik, dengan wajah pucat, juga mengikut dari belakang, mungkin mahu melihat keadaan sebenar. Masuk ke dalam bilik, Amir sedang berbaring, perlahan-lahan membuka matanya. Dia memandang sekeliling bilik. Pandangannya tidak lagi naif dan jernih seperti dahulu. Ia dalam, tajam, dan terasa sedikit asing. Amir, anak ibu, dah sedar. Takutnya ibu, Puan Sri Zainab berlari memegang tangannya sambil menangis. Amir memandang ibunya, ayahnya, Nenda, dan kedua-dua ibu saudaranya. Dia mengangguk perlahan dan membuka mulut. Suaranya sedikit serak, tetapi jelas. Maafkan Amir sebab buat semua orang risau. Cara percakapan dan nadanya telah berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi memanggil ibu, ayah seperti kanak-kanak, tetapi dengan nada hormat seorang anak yang matang. Kemudian, pandangannya tertumpu pada saya. Dia memandang saya dengan pandangan yang dalam. Di matanya, terkandung pelbagai emosi, cinta, kesakitan, dan rasa bersalah. Aisyah, panggilnya perlahan. Dia menghulurkan tangannya kepada saya. Saya mendekati dan memegang tangannya. Air mata saya mengalir tanpa henti. Dia mengesat air mata saya dengan lembut. Jangan menangis. Abang dah kembali. Maafkan abang sebab dah susahkan sayang. Pada saat itu, saya tahu suami saya bukan sahaja telah sedar, tetapi akalnya telah pulih sepenuhnya. Hentakan takdir itu bukan sahaja tidak meragut nyawanya, malah telah mengembalikan kepadanya kecerdasan dan kebijaksanaan seorang lelaki dewasa. Ketika itu, Taufik dan Misha yang berada di pintu melihat Amir telah sedar dan normal sepenuhnya, wajah mereka menjadi pucat lesi. Mereka coba menyelinap pergi. Tunggu sekejap. Suara Amir bergema, tidak kuat, tetapi cukup untuk menghentikan mereka. Encik Taufik, Cik Misha, nak kemana? Cerita kita belum habis lagi. Amir memandang mereka dengan pandangan yang dingin. Dia perlahan-lahan bersandar di kepala katil. Walaupun lemah, auranya telah berubah sepenuhnya. Berwibawa, tenang, dan menggerunkan. Encik Taufik, tadi encik kata istri saya goda encik kan? Tanya Amir dengan tenang. Taufik tergagap-gagap. Zaya, di koridor hospital ada CCTV. Kalau kita periksa, kita akan tahu kebenarannya, sambung Amir. Tapi tak perlu pun. Sebab masa itu, saya dengar sendiri dengan telinga saya awak hina istri saya, dan saya nampak sendiri dengan mata saya awak pukul dia. Seorang lelaki, menuduh dan memfitnah wanita yang lemah, tak rasa keperbuatan tu pengecut. Setiap patah perkataan Amir menusuk tepat ke hati Taufik. Dia menundukkan kepala, tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian, Amir menoleh ke arah Misha. Dia menggigil ketakutan. Dan Cik Misha, saya tak ingat masa lalu kita, tapi satu perkara saya tahu. Aisyah adalah istri saya sekarang, satu-satunya wanita yang saya cinta dan ingin lindungi. Dia sedang mengandungkan anak saya. Kedudukannya tak boleh diganti oleh sesiapapun. Amir memandang Misha dengan pandangan yang bercampur antara simpati dan ketegasan. Kalau Cik benar-benar ada walau sedikit pun perasaan pada saya, tolong doakan kebahagiaan kami. Tapi kalau Cik datang dengan tujuan lain, rasanya kita tak perlu berjumpa lagi selepas ini. Kata-kata Amir tegas, sopan, tetapi sangat kejam.
Ia menanggalkan topeng kepura-puraan Misha dan Taufik, dan pada masa yang sama, mengesahkan cintanya kepada saya dan kedudukan saya dengan cara yang paling kuat. Keluarga Tuan Malik yang berada di luar juga mendengar segalanya. Mereka malu dan senyap-senyap membawa anak-anak mereka pergi dari hospital. Selepas mereka pergi, barulah bilik itu kembali tenang. Amir menoleh kepada saya, pandangannya kembali lembut, dia menarik saya ke dalam pelukannya. Maafkan abang. Semua nih salah abang. Lepas nih, abang tak akan biarkan sesiapapun bully sayang lagi. Saya membenamkan wajah saya di dadanya dan menangis tersesak-esak. Tetapi ini adalah tangisan kegembiraan dan kelegaan. Mimpi ngeri akhirnya telah berakhir. Suami bodoh saya telah tiada, dan sebagai gantinya, berdiri seorang Amir bin Kamarudin yang bijak, tajam, dan mencintai saya tanpa had. Masa depan yang baharu sedang menanti kami. Selepas kejadian itu, Amir terpaksa tinggal di hospital untuk beberapa waktu lagi bagi pemantauan. Tetapi dengan jagaan saya dan keluarga, serta akalnya yang telah pulih sepenuhnya, dia sembuh dengan sangat cepat. Dia bukan lagi seorang bodoh yang hanya menurut kata, tetapi seorang lelaki sejati yang matang, tenang, dan sangat prihatin. Semua perhatian dan jagaannya ditumpukan kepada saya. Mengetahui saya hamil, dia tidak membenarkan saya membuat apa-apa kerja. Dari hal kecil seperti menuang air, sehinggalah belajar sendiri tentang kehamilan, memasak makanan berkhasiat untuk saya, dan mengurut kaki saya setiap malam dengan sabar agar tidak bengkak. Layanannya kini bukan lagi naif, tetapi lahir dari pemahaman dan cinta yang mendalam. Malam raya kami disambut di hospital, tetapi ia adalah perayaan yang paling manis dan hangat. Ibu bapak saya yang mendapat berita juga bergegas datang dari kampung. Puan Sri Zainab menyambut mereka dengan sangat mesra, dan tiada lagi jurang antara kedua-dua keluarga. Malam itu, keluarga besar kami berkumpul di bilik Amir. Bilik itu dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang cantik. Kami semua makan ketupat dan rendang buatan Puan Sri Zainab dan Makna Hajar, minum teh, dan berbual dengan gembira. Ibu bapak saya melihat menantu mereka yang telah berubah sepenuhnya dengan wajah gembira dan sedikit tidak percaya. Amir sangat sopan dengan ibu bapak mentuanya. Dia tidak henti-henti menghidangkan makanan, menuang air, dan bertanya tentang kesehatan ibu. Ayah, ibu, jangan risau. Lepas Amir keluar hospital, Amir akan bawa ibu ke hospital terbaik di Kuala Lumpur untuk buat pemeriksaan penuh sekali lagi, kata Amir kepada ibu bapak saya. Ayah terharu dan memegang tangannya. Amir, tak tahu ayah nak cakap terima kasih macam mana. Dapat menantu macam kamu nih, memang rezeki keluarga kami. Selepas itu, semua orang memberi ruang untuk kami berdua. Amir memapah saya ke balkoni, di mana kami dapat melihat bulan purnama yang terang. Dia meletakkan sehelai selendang nipis di bahu saya. Sejuk tak? Saya menggeleng dan menyandarkan kepala di bahunya. Kami memandang bulan dalam diam, tetapi hati kami berdegup serentak. Selepas seketika, dia bersuara perlahan. Aisyah, terima kasih. Untuk apa? Tanya saya. Terima kasih sebab datang dalam hidup abang di saat paling gelap. Terima kasih sebab jaga orang bodoh macam abang dengan kelembutan dan kesabaran sayang. Terima kasih sebab percayakan abang, dan terima kasih sebab bawa anak kita ke dunia nih. Dia menoleh, memeluk saya, dan mengucup dahi saya dengan lembut. Abang tak ingat apa-apa masa abang jadi bodoh, tapi abang tahu perasaan orang bodoh tuh pada sayang adalah benar. Dan Amir yang sekarang, cintakan sayang beratus, beribu kali ganda lagi. Percayalah, abang akan gunakan seluruh hidup abang untuk bahagiakan sayang dan anak kita. Mendengar pengakuan tulusnya, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Saya memeluknya erat. Saya percaya, saya akan bersama awak hingga ke akhir hayat. Di bawah cahaya bulan purnama, kami berkongsi ciuman yang manis. Segala badai telah berlalu, yang tinggal hanyalah cinta, kepercayaan, dan janji untuk masa depan yang bahagia. Hari raya tahun ini benar-benar membawa makna penyatuan keluarga yang sempurna bagi kami. 4 bulan kemudian, Amir sembuh sepenuhnya dan mengambil alih perniagaan keluarga. Dia menunjukkan bakat semula jadi dan menguruskan semuanya dengan cemerlang, membuatkan ayah mentuanya sangat berpuas hati dan bangga. Perut saya juga semakin membesar, saya menjadi harta karun keluarga. Semua orang menjaga saya dengan teliti, tetapi yang paling prihatin dan paling mengada-ada adalah Amir. Selepas otaknya pulih, Amir seolah-olah menjadi lebih manja. Dia akan menggunakan pelbagai alasan untuk sentiasa dekat dengan saya. Sayang, abang penatlah kerja. Nak cas tenaga,
peluk sikit. Sayang, buku kata kalau kita cakap dengan bayi dalam perut, nanti dia jadi pandai. Mari sini abang peluk, kita cerita dengan anak kita sama-sama. Sayang, kaki sakit tak? Mari sini abang urut, tapi sambil urut, abang peluk sekejap ya. Setiap kali, saya akan tertawa tetapi juga merasa bahagia. Suami bodoh saya dahulu telah tiada, sebagai gantinya adalah seorang suami yang manja, pandai mengusik, tetapi sangat penyayang. Perasaan antara kami bukan lagi sekadar jagaan, tetapi ditambah dengan romantik dan cinta membara sepasang kekasih. Dia sering memberikan kejutan kecil, kadang-kadang sejambak bunga, kadang-kadang hadiah yang saya suka. Katanya, dia mahu menebus majelis perkawinan dan kehidupan suami istri yang sebenar untuk saya. Kehidupan kami dipenuhi dengan gelak tawa dan kebahagiaan. Amir bukan sahaja seorang suami yang penyayang dan bapa yang menanti kelahiran anak, tetapi juga seorang menantu yang sangat berbakti. Dia sering membawa saya pulang ke kampung menziarahi ibu bapa saya, membelikan mereka pelbagai jenis obat-obatan, dan mengubah suai rumah mereka menjadi lebih cantik. Pada satu petang, ketika kami sedang menonton film bersama, bayi di dalam perut tiba-tiba menendang dengan kuat. Amir segera melekapkan telinganya di perut saya dengan wajah terkejut dan gembira. Wah, dia cari ayah dia, sihat anak ayah nih. Dia terus melekapkan telinga di perut saya dan berbisik kepada bayi kami. Anak ayah, sihat kat dalam tu, jadi anak yang baik ya, jangan susahkan ibu. Ayah dengan ibu tunggu awak lahir tahu. Melihatnya yang begitu lembut dan penyayang, saya merasa saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Dahulu, apabila terpaksa berkahwin dengan suami yang bodoh, saya pikir hidup saya akan gelap selamanya. Tetapi takdir tersenyum kepada saya. Si bodoh itu telah mencintai saya dengan hati yang paling suci, dan kemudian keajaiban berlaku, mengembalikan kepada saya seorang suami yang sempurna. Kisah kami mungkin tiada peristiwa yang terlalu dramatik atau badai yang besar. Ia hanyalah sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keajaiban hidup. Si bodoh dahulu telah tiada, tetapi cinta yang diberikannya kepada saya tidak pernah berubah. Ia hanya menjadi semakin mendalam dan matang dari hari ke hari. Dan kami akan terus menulis kisah cinta yang sempurna ini bersama-sama, menyambut anugerah pertama kami dalam restu seluruh keluarga, memulakan kehidupan baharu yang penuh dengan harapan.